Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersama saya Marzela Sigai, ini Ringkas TVS, ikuti laporan ini. Vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech akan tiba di Malaysia pada Ahad. Sementara pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan mula dilancarkan secara berfasa pada 26 Februari. Kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau akan menerima suntikan vaksin itu pada hari pertama pelaksanaan program berkenaan bersama-sama petugas barisan hadapan. Ketika melancarkan buku panduan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, Perdana Menteri menambah fasa pertama program itu akan melibatkan petugas barisan hadapan sehingga April, diikuti fasa kedua bermula April sehingga Ogos melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Fasa ketiga pula akan melibatkan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas bermula Mei tahun ini hingga Februari 2022. Kata Muhyiddin lagi, program imunisasi menyeluruh ini adalah untuk memastikan imuniti kelompok dapat dibentuk di dalam komuniti untuk memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 sekaligus diharap dapat menamatkan pandemik COVID-19. Ringkasnya, vaksinasi amat penting untuk kita melindungi bukan saja diri sendiri tetapi juga yang tersayang, iaitu ahli keluarga, rakan kerja, jiran sekeliling dan seluruh komuniti. Inilah juga maksud slogan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang saya perkenalkan secara rasmi hari ini, iaitu lindung diri, lindung semua. Apabila semua orang telah dilindungi dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini berjaya dilaksanakan, ia akan memberikan impak positif termasuk membolehkan sektor ekonomi dan pelancongan kembali dibuka. Apabila semua orang telah dilindungi dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini berjaya dilaksanakan, impak positif akan mula kita rasai insya-Allah. Pelbagai sektor ekonomi akan dibuka semula. Seperti pelancongan, kita boleh saling menziarahi, aktiviti sukan juga boleh kita amalkan, tetapi dengan mengamalkan norma baru. Inilah yang saya maksudkan apabila saya katakan bahawa vaksin COVID-19 adalah antara sinar harapan kita yang paling utama untuk kita menang dalam perang melawan COVID-19 ini. Program vaksinasi di Sarawak dibahagikan kepada 3 fasa pengagihan mengikut kumpulan-kumpulan sasar yang ditetapkan dengan petugas barisan hadapan diletakkan di bawah fasa pertama. Oleh itu, lebih 40,000 petugas barisan hadapan di Sarawak dijadual menerima suntikan vaksin COVID-19 ini. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Chin Zin Hing, fasa kedua akan melibatkan individu berusia 60 tahun ke atas dan mempunyai penyakit komorbid seperti kencing manis dan darah tinggi. Manakala fasa ketiga pula adalah untuk mereka yang berusia 60 tahun ke bawah yang tidak mempunyai penyakit kronik. Beliau berkata sebanyak 56 pusat vaksin dikenal pasti bagi tujuan melakukan suntikan vaksin di seluruh Sarawak, antaranya Hospital Bau, Hospital Lundu, Klinik Kesihatan Singai, Klinik Kesihatan Batu Kawah, Klinik Kesihatan Jalan Masjid, Klinik Kesihatan Petrajaya, Klinik Kesihatan Tanah Putih dan Hospital Umum Sarawak. Dijangka seramai 2.2 juta rakyat Sarawak akan menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 tidak perlu gusar kerana format peperiksaan awam SPM kekal sama dan tidak boleh diubah sewenang-wenangnya. Hal ini kerana standard sijil SPM yang dikeluarkan telah diiktiraf pakar tempatan dan antarabangsa. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan, Datuk Harudin Ghazali berkata, kurikulum dan standard soalan masih sama, justru tidak akan berlaku perubahan formatnya. Jika berlaku sekalipun, ia perlu mengambil masa yang lama, iaitu minimum 3 tahun dan boleh mencecah sehingga 5 tahun kerana memerlukan kajian.
Terdahulu, Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM menegaskan format peperiksaan SPM 2020 kekal seperti sedia ada sekaligus menafikan laporan sebuah akhbar berkaitan perubahan format peperiksaan itu pada masa akan datang. Khairudin juga berkata sekiranya terdapat calon yang didapati positif COVID-19 atau yang diarahkan menjalani kuarantin kerana merupakan kontak rapat, mereka tidak dibenarkan menduduki peperiksaan. Peperiksaan utama iaitu SPM dan Sijil Vocational Malaysia SVM dijadualkan bermula 22 Februari ini, diikuti Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, Sijil Kemahiran Malaysia SKM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan Diploma Vocational Malaysia DVM tahun 2020 serta peperiksaan antarabangsa yang setara tahun lepas. Peperiksaan awam ini akan berlangsung sehingga 25 Mac melibatkan 400,105 calon. Penguatkuasaan di Miri ditingkatkan bagi memastikan penduduk mematuhi prosedur operasi standard SOP sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Amaran dan kompaun adalah langkah terakhir yang perlu dilakukan bagi memastikan Miri bebas daripada pandemik ini dan kembali kepada zon hijau. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab terhadap Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, JPBB Miri telah menambah 2 lagi pasukan penguatkuasa menjadikannya kepada 5 pasukan terdiri daripada Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan Majlis Bandaraya Miri MBM. Setakat Ahad, MBM telah memeriksa 567 premis perniagaan meliputi 28 pasaraya, 480 premis makanan, 19 penjaja, 27 premis perniagaan lain-lain serta 13 pusat penjaja. Sementara itu, sebanyak 28 nasihat telah dikeluarkan, manakala amaran secara lisan dan nasihat pula diberikan kepada premis yang mengambil ringan terhadap pematuhan SOP PKPB. Perkembangan seterusnya, usaha pemuzik dan penyanyi Sarawak Alena Murang untuk mempromosikan muzik tradisional Sarawak serta Sabah mendapat perhatian dan pujian. Alena yang meraih anugerah antarabangsa di Argentina pada November lepas akan tampil dengan satu lagi projek, Road to Our Heritage Road. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, projek julung kali itu yang akan diusahakan Alena bersama dengan rakannya dari kedua-dua negeri akan melibatkan 3 album muzik dan 1 siri dokumentari TV. Ia bakal ditayangkan di RTM tidak lama lagi. Antara ciri menarik projek itu ialah wawancara mendalam dengan penggiat muzik mahir dan akan membawa kepada penemuan budaya tradisional tempatan serta menampilkan lokasi yang indah di Sarawak. Tambah Karim, kolaborasi Alena dengan rakan kongsi projek Roof iaitu Dr. Nadia Widyawati Madzi dari Fakulti Muzik Universiti Teknologi Mara UiTM bakal memastikan sejarah alat muzik tradisional serta individu yang menghasilkannya akan didokumentasikan untuk rujukan serta arsip pendidikan pada masa akan datang. Alena dan rakannya turut memanfaatkan platform digital untuk menghantar mesej kepada masyarakat mengenai kepentingan memelihara dan mempromosikan muzik tradisional asli termasuk penggiat muzik mahir yang membantu memelihara warisan tidak ketara itu. Kerja-kerja menaik taraf sistem perparitan Tudan Fasa 2 sedang dilaksanakan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, projek ini dilaksanakan susulan daripada kejadian banjir kilat yang berlaku pada bulan Disember tahun lepas. Tambahnya, insiden banjir kilat telah mengakibatkan banyak kawasan di Tudan Fasa 2 ditenggelami air banjir. Sehubungan itu, dengan adanya pelaksanaan sistem perparitan, ia dijangka akan dapat membaiki sistem pengairan dan saliran di kawasan Tudan untuk mengatasi masalah banjir. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan tinjauan projek naik taraf sistem perparitan di Tudan Fasa 2. Dalam perkembangan sama, Datuk Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin memberitahu selain Tudan Fasa 2, seluruh kawasan Tudan yang lain akan turut dinaik taraf sistem perparitan dalam masa terdekat sebagai langkah drastik untuk mencegah banjir. My Digital Blueprint
ekonomi digital Malaysia yang dirangka sebagai landasan bagi menjadikan negara sebagai nadi digital serantau menjelang 2030 akan dilancarkan pada Jumaat ini. Ia dijadual dilancarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, untuk tujuan itu kerajaan telah menubuhkan Majlis Ekonomi Digital bagi menetapkan dasar pelaksanaan serta pemantauan strategi dan inisiatif ekonomi digital Malaysia. Majlis yang dipengerusikan Perdana Menteri itu menjadi entiti tunggal dan mengambil alih semua jawatan kuasa berkaitan digital dan teknologi sedia ada. Ia bagi memudahkan penyelarasan dan mengelakkan pertindihan tugas. Tambahnya, mesyuarat pertama majlis itu telah berlangsung pada November lepas dan akan bersidang semula pada Mac ini dan seterusnya setiap 3 bulan sekali. Majlis itu diterajui 6 kluster iaitu ekonomi, masyarakat, teknologi baru muncul, bakat digital, infrastruktur digital dan data serta kerajaan. My Digital adalah pendekatan baharu dan menyeluruh terhadap beberapa inisiatif teknologi maklumat dan digital sedia ada sebelum ini, termasuk Koridor Raya Multimedia MSC. Laporan itu tadi mengakhiri Ringkas TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Marzela Sigai, salam hormat dan jumpa lagi.